Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man walah. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Pelajar-pelajar yang dikasihi Alhamdulillah, hari ini kita akan mulakan dengan bab yang baru, iaitu bab yang kedua, kebangkitan nasionalisme. Dalam bab yang lepas, kita telah mengkaji tentang warisan alam Melayu, iaitu kita nak mengkaji bagaimana sebelum kedatangan Barat telah adanya kerajaan-kerajaan alam Melayu di Nusantara ini, di alam Melayu ini. Dan kita telah dapat saksikan dan kita dapat buktikan bagaimana antara kerajaan yang mantap tu adalah di negara kita adanya Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita nak dalam tingkatan 4 ni kita akan memfokuskan bagaimana usaha-usaha untuk mewujudkan kembali sebuah negara bangsa yang mantap, yang baik. Dan sebab apa kita telah buktikan bahawa sebelum kedatangan Barat kita mampu untuk lakukannya. Dalam bab yang kedua ini kita akan melihat suatu aspek yang sangat penting, bagaimana sebuah negara berdaulat itu dapat diwujudkan, iaitu adanya satu spirit, iaitu spirit semangat nasionalisme. Apa itu semangat nasionalisme? Kita akan bincangkan. Selain daripada itu, kita juga akan lihat apa perkembangan idea nasionalisme di Barat, di Asia Tenggara dan juga di negara kita. Dan juga kita akan lihat juga bagaimana apa faktor yang membawa kepada gerakan nasionalisme di negara kita dan juga perkembangannya. Kita juga akan kaji tentang kesan perkembangan nasionalisme di negara kita. Selain itu, kita juga akan cuba mempelajari nilai-nilai kewarganegaraan dan juga civic dalam bab ini berkaitan dengan kepimpinan, tentang kepentingan ilmu, kewaspadaan kita terhadap kuasa asing, dan juga mengkaji sumbangan pemimpin-pemimpin terdahulu dalam mengangkat negara kita ataupun mendaulatkan kembali negara kita. Kita juga akan lihat tentang keintelektuan dalam membina teras ilmu. Dari sudut kemahiran pemikiran sejarah, kita juga akan mengkaji kronologi perkembangan nasionalisme di Barat, Asia dan negara kita, iaitu urutan masa, dan juga kita lihat bukti-bukti kejayaan gerakan nasionalisme. Selain daripada itu, kita juga akan mentafsir atau menginterpretasi ketokohan pemimpin nasionalis di negara kita. Membuat imajinasi kegigihan mereka dan juga membuat rasionalisasi ataupun mengkaji kepentingan ilmu dalam mencapai matlamat nasionalisme. Ini sangat penting. Sebab apa kita nak tekankan bahawa kejayaan nasionalisme itu berasaskan ilmu. Yang pertama, kita lihat dulu dari sudut kronologi. Seperti yang antum dapat lihat di skrin ni, iaitu bermula 1688, bermulanya di England, iaitu revolusi keagungan di England. Ini urutan masa, bukanlah nak kata bahawa nasionalisme ni bermula pada 1688. Sebelum tu lagi telah adanya semangat nasionalisme. Kalau dalam Islam tu sendiri, adanya perasaan cinta yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad kepada bumi Mekah yang menggerakkan Nabi dan para sahabat untuk membebaskan Mekah daripada penguasaan, daripada pengaruh kesyirikan dan kekufuran, kan. Jadi kita lihat yang era moden, era moden 1688 adanya revolusi keagungan di England, revolusi Amerika kurang lebih 100 tahun selepas itu, revolusi Perancis 1789, dahagi India 1857. Kemudian pada abad yang ke-19 juga kita lihat ada pemulihan Meiji yang berlaku di Jepun, Pan-Islamism di kawasan Timur Tengah, revolusi Filipina berlaku pada abad ke-19, ujung abad ke-19 tu, penerbitan Al-Imam, iaitu majalah yang membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan umat Islam, dan juga adanya revolusi Cina yang berlaku pada 1911, yang merubah sistem pentadbiran pemerintahan di China. Kemudian adanya Sumpah Pemuda Indonesia berlaku pada 1928 dan penubuhan Kesatuan Melayu Muda di negara kita pada tahun 1937.
yang yang dibawa oleh Ibrahim Haji Yaakob. Ini adalah subtopik-subtopik di dalam bab yang kedua. Yang pertama ialah kita akan lihat maksud nasionalisme, perkembangan ide nasionalisme di Barat, di Asia Tenggara, di negara kita, dan faktor-faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita, perkembangan nasionalisme, dan dalam ni tak dinyatakan ada 2.8 iaitu kesan-kesan perkembangan nasionalisme ini. Kita fokus hari ini iaitu 2.1 dan 2.2. Kalau lihat dalam buku teks, dalam buku surat 22, okey, boleh lihat dalam buku surat 22, pada buku surat 22 maksud nasionalisme. Okey, lihat itu iaitu maksud nasionalisme mudah kita nak faham, iaitu keywords dia ataupun kata kunci dia ialah cinta, perasaan cinta yang mendalam, okey, terhadap bangsa dan negara. Okey, perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Jadi cinta ni sangat penting. Mungkin sebahagian kita nampak cinta tu hanya kepada pasangan saja ke kan. Tetapi yang ada cinta ni banyak, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada ibu bapa. Cinta ni sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dalam konteks kita hari ini iaitu cinta kepada bangsa dan negara. Selain daripada itu, semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan. Semangat kebangsaan iaitu semangat cintakan kepada bangsa yang membawa kepada yang membentuk sikap dan juga pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan. Okay. Pembelaan terhadap bangsa dan negara, dan juga gerakan untuk mencapai kebebasan dari sudut politik, ekonomi dan juga sosial daripada penguasaan orang asing. Jadi kita boleh lihat kat sini bagaimana cinta itu menggerakkan, cinta itu melahirkan sikap dan pendekatan untuk membela bangsa, okay, memperjuangkan tanah air daripada penguasaan orang asing. Dan juga kalau kita lihat nasionalisme ini berbeza tafsiran ataupun erti dia menurut tempat dan juga zaman, okay, antara negara dan zaman, iaitu kerana apa? Setiap negara, setiap masa ada pengalaman yang berbeza. Okay, di Barat ada pengalaman berbeza. Ada negara yang kita akan lihat nanti bukanlah mereka membuktikan, melazahirkan nasionalisme melalui pembebasan daripada penjajahan. Okay? Ada juga sebab perbezaannya adalah pengaruh sekeliling dan keturunan, bahasa, agama dan adat resam. Kita akan kaji perbezaan-perbezaan nasionalisme di setiap masa dan juga tempat. Okay? Kita lihat dahulu maksud nasionalisme pendapat tokoh. Ada berbagai maksud yang diungkapkan oleh para tokoh. Yang pertama, tokoh daripada Barat iaitu Hans Kahn. Hans Kahn ni dikatakan apa? Nasionalisme ini adalah satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsa. Jadi nasionalisme tidak dinamakan nasionalisme kalau tiada movement atau tiada gerakan. Okay, kalau statik aja, diam aja, tak ada tindakan, itu tak nama nasionalisme. Yang meletakkan kesetiaan, loyalty, hanya kepada negara atau bangsa. Okay, kalau percanggahan ataupun pertindihan antara kesetiaan dia kepada duit atau wang ataupun pangkat ataupun kedudukan sebagainya dengan bangsa dan negara, diutamakan bangsa dan negara, iaitu dia meletakkan kesetiaan hanya kepada negara atau bangsanya. Selain daripada beliau, Profesor William R. Roth daripada Barat juga mentafsirkan ataupun memberi erti nasionalisme ini sebagai kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua, kesedaran dalam di kalangan orang Melayu. Kenapa? Kerana adanya ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu. Okey, dekad terakhir sebelum Perang Dunia ni dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua ni kurang lebih tahun 1930-an, 1937 macam tu. Waktu tu
orang Melayu merasakan ekonomi dia, kedudukan dia di negara dia agak terancam. Kerana apa? Kerana satu, kedatangan penjajah barat, adanya penguasaan British, dan juga ramainya kemasukan warga asing yang selain daripada Melayu yang mula menguasai ekonomi di tanah air kita. Nasionalisme juga timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme barat. Apa sekularisme? Iaitu proses memisahkan ataupun pendekatan pemerintahan yang memisahkan urusan agama ataupun kaitan agama dengan pentadbiran dan juga isu-isu keduniaan seperti ekonomi, sains, sebagainya. Jadi sebagai orang Islam, kita sememangnya bukanlah berpegang kepada pahaman sekularisme. Kerana apa? Sebagai orang Islam, setiap urusan kita adalah dipandu oleh bimbingan wahyu, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan setiap tindakan kita ada bimbingan dia. Okey, bagaimana untuk berniaga, bagaimana untuk menuntut ilmu, bagaimana berhubung dengan jiran, semuanya Allah Ta'ala telah susun aturkan supaya kehidupan kita diredai, dipermudahkan. Okey, tetapi barat ni dia cuba pisahkan antara agama, hal lain, pentadbiran, ekonomi, pemerintahan, hukuman, sebagainya tak ada kaitan dengan agama. Itu sekularisme secara mudah nak difahami. Manakala imperialisme barat adalah proses peluasan kuasa oleh orang barat terhadap negara-negara seperti Afrika dan Asia sebagainya yang melanda di tanah Melayu. Itu tafsiran oleh Profesor William Roth. Lepas tu kita tengok Datuk An Jaafar. Siapa Datuk An Jaafar ni? Siapa tahu? Beliau merupakan pengasas ataupun founder kepada UMNO kan. Tahu UMNO? Parti UMNO lah. Dia telah mengatakan kita hendak menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, yang boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa lain yang tegap dan bersatu. Jadi ini dapat ekspres ini ataupun luahan ini menunjukkan adanya elemen nasionalisme di situ, iaitu dia nak menggerakkan kesedaran bahawa kita perlu bangkit, iaitu menjadi lebih tegap dan kuat supaya kita punya kedudukan di negara kita kembali kepada hak kita. Okey, kedudukan kita yang sebenarnya perlu diserahkan kembali kepada kita, iaitu sebagai pemerintah kepada negara kita sendiri. Selain daripada itu, adanya Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, seorang tokoh nasionalisme juga. Beliau merupakan antara pengasas PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat. Lihat kat situ ditekankan apa? Dalam menggerakkan penentangan penjajah, di situ ada nilai apa? Nilai nasionalisme lah. Perlunya ada satu kesatuan, persatuan atau perpaduan. Tak boleh seorang diri, yang disebutkan sebagai national front. Segala tenaga yang menentang penjajah hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan. Jadi tak cukup sekadar menentang penjajah. Dan menentang penjajah juga harus menghasilkan kemerdekaan. Dan juga asasnya juga adalah tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam untuk menembus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan itu. Alright. Untuk Dr. Burhanuddin Hilmi, iaitu ditekankan tentang persatuan, perpaduan dan juga perlu mencapai kemerdekaan, dan juga perlu apa? Perlu beri penekanan kepada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam. Ini seorang tokoh juga, iaitu bernama Dr. R. Sundaralingam. Beliau menafsirkan nasionalisme sebagai fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia untuk menumbuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Okey, ada negara sebelum kemerdekaan, hak dia ke atas negara dia hilang kan? Sebab apa? Diberikan kepada penjajah dan diambil oleh penjajah.
bukan diberikan kepada si penjajah tetapi diambil oleh penjajah. Jadi nasionalisme ini ke arah untuk memberikan hak kembali kepada bangsa tersebut untuk menumbuhkan negaranya sendiri. Dan juga nasionalisme juga difahami sebagai untuk memindahkan kedaulatan ataupun kuasa tertinggi. Kedaulatan ini adalah kekuasaan tinggi dalam pemerintahan kepada rakyat. Okay, rakyat lebih diutamakan dalam menentukan hala tuju negara. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Okay, melibatkan loyal, kesetiaan disalurkan kepada negara bangsa itu. Ini seorang academician, intellectual, Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Dia mengatakan apa? Nasionalisme ni di kalangan orang lain bukan gejala baharu lah, bukan perkara baharu, tetapi telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme, iaitu bagi orang Melayu, pendapat beliau dikatakan bahawa kesetiaan kepada raja itu adalah nasionalisme. Kesetiaan kepada raja adalah nasionalisme. Melayu ketika itu dan orang Melayu berpegang pada fahaman kebangsaan bersifat ke tanah Melayuan. Ini juga adalah academician, sejarawan bernama Tan Sri Dr. Koo Keng Kim, Profesor. Beliau mengatakan dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Jadi nasionalisme sebelum merdeka disebutkan bahawa usaha orang Melayu, perjuangan orang Melayu untuk mendapatkan kedudukan yang unggul. Maksud unggul ni ialah kedudukan yang strategik, yang tertinggi, yang istimewa di negara sendiri. Instead of kuasa-kuasa atau kedudukan itu diserahkan, diperoleh atau dia dimiliki oleh kuasa asing. Nasionalisme mempunyai pelbagai tafsiran. Kita boleh simpulkan berdasarkan sejarah, corak perjuangan dan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan. Nasionalisme berkait rapat dengan perasaan cinta, saya tekankan lagi sekali, iaitu perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Hal ini bermaksud nasionalisme ialah gerakan untuk melahirkan perasaan kekitaan dengan menggunakan persamaan budaya, pengalaman sejarah yang bertujuan membebaskan bangsa dan negara daripada penjajahan. Gerakan ini menuju matlamat sama, iaitu membina bangsa yang bersatu dan negara berdaulat. Kita masuk bab 2.2, perkembangan idea nasionalisme di Barat. Berkembang hasil daripada penentangan terhadap pemerintahan beraja. Kalau tadi Profesor Zainal Abidin sebutkan bahawa nasionalisme bagi orang Melayu itu adalah kesetiaan kepada raja, tetapi berbeza di Barat, berkembang hasil daripada penentangan terhadap pemerintahan beraja. Ini berlaku di Barat. Kita lihat simbol penindasan yang menggugat hak dan kebebasan rakyat. Apabila hak dan kebebasan rakyat itu diancam, di situ bangkitnya nasionalisme. Nasionalisme anti-raja berlaku di mana? Di Britain dan juga di Perancis. Revolusi Keagungan dan juga Revolusi Perancis. Revolusi Amerika pula ialah perjuangan memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan asing. Amerika ni dulu telah pernah dijajah, iaitu dijajah oleh orang British. Pertama kita lihat Revolusi Keagungan berlaku pada 1688. Sebab apa berlaku? Iaitu untuk keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dalam sesebuah negara dari aspek pemerintahan. Jadi kedaulatan ini perlu mereka inginkan supaya diletakkan kepada parlimen, iaitu kuasa tertinggi menentukan negara punya pemerintahan itu diletakkan parlimen. Parlimen ni apa? Iaitu himpunan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat lah. Wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin di kalangan rakyat, dan juga menuntut hak asasi rakyat. Faktor terjadi revolusi keagungan ni bermula daripada tindakan pemerintah di sini, iaitu Raja James II,
yang membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Okey. Sebenarnya ini zaman dahulu kan, sebelum adanya revolusi keagungan, memangnya kuasa mutlak itu diletakkan kepada raja-raja. Okey. Tapi berbeza tempat, berbeza masa, adalah pendekatan berbeza, tetapi dahulunya ramainya amalan pemerintahan itu ialah raja itu mempunyai kuasa mutlak, kedaulatan, kekuasaan yang mutlak dalam menentukan pemerintahan dia. Tetapi kesedaran mula timbul waktu-waktu begini, iaitu 1688 dan sekitarnya, iaitu apabila tindakan raja itu tidak disenangi. Okey. Dia membelakangkan parlimen, iaitu wakil-wakil rakyat ini, dalam menggubal undang-undang. Ahli parlimen bangkit menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak. Sokongan diberikan oleh Mary II. Mary II ni siapa? Anak pada Raja James ni dua. Raja James ni sendiri. Okay, jadi anak dia sendiri memberi sokongan kepada rakyat. Dan suaminya Raja William. Raja James kesan daripada hilangnya pengaruh dia di negara dia sendiri. Apabila rakyat pun sendiri tidak mendukung pemerintahan dia, maka Raja James akhirnya melarikan diri ke Perancis. Kesannya apa? Berlaku peralihan kuasa secara aman tanpa pertumpahan darah yang dinamakan revolusi keagungan. Konsep kedaulatan parlimen dan raja berperlembagaan dimantapkan. Apa maksud kedaulatan parlimen? Iaitu kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara diserahkan kepada, diletakkan di dalam parlimen. Ditentukan oleh wakil-wakil rakyat. Secara tidak langsung rakyat yang tertinggi dalam menentukan dasar-dasar negara. Dan raja berperlembagaan. Maksud raja berperlembagaan iaitu raja tidak lagi mempunyai kuasa mutlak, tetapi kuasanya dihadkan dalam perlembagaan, iaitu dalam undang-undang. Bill of Rights digubal, memberi keutamaan kepada parlimen menggubal undang-undang dan hak mengutip cukai. Jadi rights ataupun hak, akta hak ni digubal, di mana parlimen mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang. Okey, sebelum tu mungkin diletakkan diberi kuasa kepada raja, tetapi sejak revolusi ini diletakkan kepada parlimen. Kalau kita baca ni, yang menggerakkan juga idea revolusi keagungan ini ialah John Locke, seorang filosof atau ahli falsafah, pemikir. Dia telah menghasilkan karya yang namanya Two Treatises of Government yang mempopularkan prinsip raja berperlembagaan. John Locke menolak konsep pemerintahan raja berkuasa mutlak. Perhatikan, raja berkuasa mutlak. Apa yang antum faham raja berkuasa mutlak? Iaitu kuasa raja sewenang-wenang ataupun absolute, sepenuhnya. Tiada, maksudnya kalau raja kata A, A lah. Raja B, B lah. Tiada kompromi. Okey. Jadi mereka menolak konsep raja mutlak ini dan menegaskan bahawa kerajaan patut diasaskan pada suatu persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Maksudnya adanya kontrak antara pemerintah dan dengan rakyat. Undang-undang perlu digubal bagi memenuhi hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu setiap manusia mempunyai hak dia. Okey, dan hak-hak itu dibela melalui undang-undang. Perkembangan idea nasionalisme di barat. Revolusi Amerika 1776, lebih kurang 100 tahun selepas itu, selepas revolusi keagungan, berlakunya revolusi Amerika. Cuma revolusi Amerika ni berbeza sikit, iaitu adanya penjajahan. Reaksi orang Amerika menentang penjajahan siapa? Penjajahan British. Dan kerana tindakan British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian Empire British waktu itu. Jadi apa yang kita boleh simpulkan sekarang ni, iaitu perjuangan mereka ialah untuk mendapatkan hak mereka sebagai penduduk Amerika. Penentangan berlaku terhadap akta memungut cukai, iaitu akta cukai pelayaran, cukai gula, cukai stamp dan cukai teks. Jadi of course lah kan, nama pun penjajah, memang dia nak mengambil keuntungan sebanyak-banyak yang boleh. Bagaimana? Melalui pungutan cukai sebagainya. Slogan apa dia orang terkenalkan? Tiada cukai tanpa perwakilan dilaungkan. Perwakilan Amerika dalam parlimen, tiadanya perwakilan Amerika dalam parlimen British. Negara yang dijajah
nasib mereka ataupun hala tuju mereka ditentukan oleh negara yang menjajah. Negara yang menjajah ini pula nasibnya dasar-dasarnya dibuat di dalam parlimen mereka. Jadi apa yang dituntut oleh orang Amerika iaitu mereka inginkan adanya di kalangan mereka wakil-wakil orang Amerika itu sendiri berada dalam parlimen British, duduk sekali dalam parlimen British itu sebagai wakil untuk bersuara bagi pihak Amerika lah, bagi pihak rakyat mereka. Jadi oleh kerana mereka tiada wakil, maka dia punya slogan tiada cukai tanpa wakilan, iaitu mereka mahukan jika mahu ambil cukai daripada kami, maka kami mahu dahulu adanya wakil kami dalam parlimen kamu. Begitulah lebih kurang. Okay. Penumbuhan Kongres. Kongres ini adalah seperti kesatuan persidangan. Okay. Kongres ini diketuai oleh George Washington. Jadi rakyat Amerika ni bersatu menubuhkan satu persidangan, kongres, kesatuan, pengisytiharaan perang terhadap British. Jadi mereka bersepakat, rakyat Amerika ni sepakat bangkit dalam kongres yang diketuai oleh George Washington untuk mengisytiharkan perang terhadap British. Peristiwa kemerdekaan Amerika ini ditulis oleh Thomas Jefferson Julai 1776. Boleh tengok dia punya gambar dia. Sekiranya sebuah kerajaan gagal menjamin, ini antara pengisytiharan, kandungan pengisytiharan kemerdekaan itu, jika kerajaan gagal menjamin hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk membentuk kerajaan baharu. Ini dia punya perjanjian dia. Alright. Rakyat berhak untuk mendapatkan sebuah pemerintahan baru atau menukar kepada kerajaan yang baharu jika kerajaan yang sedia ada gagal memenuhi hak mereka. Apa hak mereka? Hak untuk hidup bebas dan juga bahagia. Kata hidup tu bukan sekadar oksigen saja. Hak untuk hak mempunyai makanan yang cukup, hak mempunyai pendidikan, hak mempunyai tempat tinggal, hak untuk mempunyai pekerjaan yang baik. Itu semua hak-hak dalam kehidupan. Kehidupan ni bukan sekadar bernafas, tetapi keselesaan juga adalah menjurus kepada kehidupan, kesihatan. Itu semua hak-hak yang perlu diperoleh oleh rakyat, yang perlu diberikan oleh kerajaan. Jika mana kerajaan itu gagal untuk memberikan hak-hak itu, maka rakyat berhak untuk menukar kerajaan tersebut. Itu pengisytiharan kemerdekaan Amerika. Revolusi pada 1783, British mengisytiharkan kemerdekaan Amerika. Jadi berjayalah revolusi Amerika ini pada tahun 1787-83, iaitu British mengisytiharkan kemerdekaan. 13 bekas tanah jajahan digabungkan dan diberikan nama Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ataupun dalam bahasa Inggeris United States of America, dan memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Apa demokrasi ni? Iaitu memberikan hak kepada setiap rakyat untuk menentukan pemimpin ataupun dasar-dasar negara dia. Yang terakhir insya-Allah iaitu perkembangan idea nasionalisme di barat, iaitu di Perancis, revolusi Perancis. Jadi revolusi Perancis ni dia agak keras sikit, iaitu penentangan kepada raja juga, dan sama seperti British. Iaitu revolusi Perancis tercipta daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Rousseau telah menulis The Social Contract, seperti apa tadi John Locke tadi kan, dia tulis tentang hak asasi dan juga raja perlembagaan. Jadi apa yang ditulis Rousseau iaitu The Social Contract, yang mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Dia lebih kurang macam dekat revolusi keagungan juga, dia nak mengangkat kedaulatan suara rakyat. Okay? Keunggulan suara rakyat. Jadi suara rakyat ni penting untuk didengari bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Suara rakyat digelar sebagai hasrat umum yang merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. Menurut Rousseau, kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Jadi dia nak merubah apa? Dia nak merubah daripada kekuasaan yang tinggi itu di kalangan
raja dan juga bangsawan, institusi istana raja dan juga golongan birokrat diubah kepada suara tertinggi itu diletakkan kepada rakyat. Sasaran golongan revolusi adalah terhadap pemerintah autokratik Raja Louis. Pemerintahan autokratik ni pemerintahan diktator lah lebih kurang kan. Okey. Dan golongan-golongan bangsawan. Jadi dia macam ada apa dalam kelas sosial tu ada perbezaan kan, kasta-kasta gitu lebih kurang. Jadi adanya golongan raja, ada golongan bangsawan, maka rakyat ni dilayan tidak sama taraf kan. Golongan ini memonopoli pelbagai keistimewaan, sebaliknya rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Jadi dia orang merasakan ini tiadanya keadilan. Tiadanya keadilan, bagaimana rakyat perlu membayar cukai sebagainya, tetapi yang menikmati kemewahan itu adalah golongan-golongan atasan. Golongan revolusi menggempur penjara Bastille, membebaskan tahanan politik dan seterusnya menggulingkan Raja Louis. Revolusi Perancis membawa kemunculan Republik Perancis yang mengakhiri sistem pemerintahan beraja di Perancis. Ia berbeza, walaupun lebih kurang sama dengan British, tetapi yang berbeza dengan Perancis ni ialah hilang terus institusi raja. Kalau di British masih lagi ada institusi raja, tetapi raja berperlembagaan. Akan tetapi di Perancis ni langsung ditamatkan institusi raja ni, terus berubah daripada sebuah kingdom ataupun kerajaan, negara berkerajaan yang beraja, kepada negara republik yang pemerintah tertingginya di kalangan pilihan rakyat. Baik, idea nasionalisme di barat mencetuskan kesedaran kebangkitan memperjuangkan kedaulatan negara yang menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Okey. Jadi kalau kita boleh simpulkan bahawa kesedaran nasionalisme di barat ni, idea dia ialah untuk mengangkat hak rakyat dan juga kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Idea nasionalisme yang memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Perhatikan, iaitu pentingnya ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Idea ini tersebar ke dalam gerakan nasionalisme di Eropah dan termasuklah di luar Eropah, termasuklah di Asia dan Asia Tenggara. Jadi nak tekankan juga kat sini bahawa mereka yang menggerakkan idea nasionalisme di barat ni adalah golongan yang berilmu. Jadi ilmu ni penting. Pelajar-pelajar sekalian, ilmu ni penting bagi melahirkan kesedaran, bagi mencapai sebuah tahap yang lebih baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okey, baik, untuk itu bab 2.1 dan 2.2 telah berakhir. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.